Baiklah, pembahasan kita yaitu tentang menghadapi era globalisasi menurut Al-Quran dan Hadis. Derasnya arus globalisasi kini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi generasi muda bagaimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bersiaran dan kita akan berbincang mengenai cabaran dan isu Islam abad ke-21, terutama sekali kalau tapi juga dampak negatifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum kita pada pagi yang malam yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita dan segak-segak lagi tampan gaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema cabaran Islam semasa, iaitu globalisasi. Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang, udara dan langit. Sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik dan teknologi cyber. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebelum kita menerusi lebih mendalam tentang topik perbincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Okey, baiklah. Terima kasih moderator kita pada hari ini, Haziq. Untuk memperkenalkan diri saya, nama diberi Arif Nur Luqman bin Idhanis. Saya dilahirkan di Putrajaya, menetap di Putrajaya dan sekarang bekerja sebagai pendakwah bebas. Cukuplah itu untuk perkenalan diri saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi adalah Wan Haris bin Munir Khairuddin. Saya berumur 19 tahun dan bekerja sebagai seorang usahawan dan juga pendakwah bebas. Baiklah, kita pun sudah kenal dengan kita punya panel-panel pada hari ini. Jadi, pada pendapat Encik Arif, apakah cabaran-cabaran kita pada era globalisasi ini dalam agama Islam dan juga contoh-contoh cabaran dalam globalisasi ini? Okey, baiklah penonton sekalian, tajuk forum kita pada hari ini globalisasi terhadap umat Islam. Okey, globalisasi ni ada banyak dia punya definisi. Okey, saya tak nak cakap pasal definisi apa-apa, tapi saya hendak bercakap pasal cabaran globalisasi terhadap umat Islam. Okey, cabaran yang pertama, gaya hidup seperti orang barat. Macam mana tu? Gaya hidup seperti orang barat ni dia berbeza dengan gaya hidup kita sebagai umat Islam yang perlu kita amalkan. Gaya hidup barat ni dia tidak menjaga perbatasan, aurat mereka tidak dijaga, pergaulan mereka bebas. Jadi di era globalisasi ni makin lama umat Islam makin terjerumus dalam gaya hidup barat. Jadi itulah cabaran kita sebagai umat Islam untuk mengendalikan diri kita dan keluarga kita atau rakan-rakan sekeliling kita supaya tidak tewas dengan cabaran globalisasi ini. Dan yang kedua, cabarannya ialah penyebaran salah faham tentang agama Islam. Sekarang ni makin meluas tentang ketakutan umat lain terhadap umat Islam. Dalam erti kata mudah, Islamofobia. Islamofobia ni macam mana? Islamofobia ni macam orang-orang di barat takut akan Islam kerana mereka menganggap Islam ini pengganas. Bab kata orang-orang barat, Islam is teroris. Kita boleh lihat bagaimana umat Islam di negara-negara luar diseksa dan dianggap sebagai resis. Dan mereka dilayan begitu teruk kerana Islamofobia telah tersebar ke seluruh mindset mereka. Okey. Dan seterusnya yang terakhir sekali adalah perluasan hegemoni barat. Perluasan hegemoni barat ni macam mana? Pemikiran secara barat. Sepatutnya kita berfikir secara umat Islam, dengan cara umat Islam, di mana kita menganggap harmoni apa semua kan. Tapi bilanya perluasan hegemoni barat ni berlaku, kita berfikir lebih kepada orang-orang barat.
ingin perang, tidak berjaga perbatasan, batas pergaulan tidak dijaga dan hidup semakin bebas. Arti kata lain liberal. Itu yang bahaya. Itulah yang terjadi kepada umat Islam pada zaman globalisasi ini. Kan Haziq dengan Waharis rasa tak perkara itu berlaku di sekeliling kita. Jadi itulah yang sedang menyerang kita, yang menjadi cabaran untuk umat Islam pada zaman kini. Dulu cabarannya lain. Dulu cabarannya ada perang dan sebagainya. Namun sekarang cabarannya berbeza. Cabarannya lebih kepada kekuatan iman diri sendiri. Okey, jadi saya punya nasihat, kuatkanlah iman anda dan fokus pada akhirat. Jangan terpedaya, jangan terikut-ikutkan budaya barat. Okey, seterusnya saya ingin tanyakan kesan cabaran globalisasi kepada moderator kita pada hari ini. Haziq, silakan. Baiklah Encik Arif, pada pendapat saya lah, kesan-kesan baik dan juga buruk globalisasi terhadap negara kita. Okey, saya bagi kesan-kesan yang baik dahulu, iaitu yang pertama, globalisasi dapat memajukan ekonomi negara. Kemajuan teknologi maklumat dan juga komunikasi iaitu ICT mempergiat perdagangan antarabangsa, dan hal daripada itu, peniaga dapat meluaskan pasaran ke seluruh dunia. Okey, yang kedua pula, globalisasi mewujudkan persefahaman sejagat. Sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh dunia dapat memudahkan interaksi antara satu sama lain. Dan pertukaran dapat juga membuatkan pertukaran pengetahuan, pengalaman budaya dan sebagainya. Dan hal ini dapat menjalin hubungan erat dan mengurangkan salah faham. Okey, kesan-kesan buruk globalisasi terhadap negara kita pula. Yang pertama, globalisasi menyebabkan penjajahan ekonomi. Okey, kedudukan ekonomi negara mundur dan negara sedang membangun diketahui negara maju. Hal daripada itu, negara-negara yang maju dapat mengetahui tentang kita punya ekonomi yang sedang mundur. Okey. Yang kedua pula, globalisasi menyebabkan pencemaran budaya. Budaya liar daripada barat dapat disebarkan melalui internet dan televisyen satelit. Okey, budaya liar ini langsung tidak ditapis. Jadi kita takut generasi muda akan terikut-terikut akan nilai runtuh mereka. Budaya barat juga menjadi dominan dan budaya tempatan yang murni akhirnya terkikis. Itu sahaja daripada saya tentang kesan-kesan globalisasi terhadap negara kita. Baiklah, kita akan teruskan kita punya forum pada pagi ini dengan panel seterusnya, iaitu Encik Wan Haris. Baiklah Encik Wan Haris, apakah pendapat anda tentang peranan umat Islam dalam tangani cabaran globalisasi? Baiklah, antara peranan umat Islam dalam menangani cabaran globalisasi ini adalah dengan memantapkan akidah agar kita semua tidak mudah terpesong dengan gelombang globalisasi yang kini makin banyak fahaman-fahaman atau kepercayaan yang pelik-pelik. Selain itu, umat Islam mestilah mengetahui dan mendalami ilmu pengetahuan dan keagamaan agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya masyarakat barat. Yang ketiga, umat Islam haruslah memperkasakan jati diri sebagai seorang Muslim dengan mengamalkan gaya hidup Islam, membaca Al-Quran, mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW dan banyak lagi untuk menunjukkan kebaikan agama Islam itu sendiri kepada yang bukan Islam. Yang terakhir, organisasi-organisasi Islam seperti JAKIM, Jabatan Agama di setiap negeri, OIC dan banyak lagi perlulah dimantapkan dari segi kepimpinan dan pengaruh baik yang akan dibawa mereka ini. Baiklah, sidang hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan tentang globalisasi yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang sangat terperinci dan menarik untuk kita dengari pada forum kita pada hari oleh kedua-dua panel kita. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan daripada Wan Haris, maka berakhirlah forum kita pada malam ini, di mana kita dapat mempelajari banyak benda tentang globalisasi. Okey, jadi marilah kita sama-sama mendengarkan kata-kata ucapan terima kasih dan nasihat daripada kedua-dua ahli panel kita. Alhamdulillah, saya dah sampaikan isi saya. Moderator kita Wan Muhammad Haziq pun dah sampaikan isi dia, dan speaker lagi satu Wan Haris pun sudah menyampaikan isinya. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi mendengar dan meluangkan masa anda untuk mendengar forum kami, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada moderator kita, maafkan saya, Wan Muhammad Haziq, atas jemputan beliau untuk memberikan saya ruang untuk saya bercakap dalam forum ini. Jadi sekian, berjumpa lagi insya-Allah di masa yang akan datang.
Ada rezeki kita berjumpa, tiada rezeki kita doa hingga kita berjumpa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata-kata akhir saya adalah dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Haziq kerana sudi menjemput saya. Terima kasih. Baiklah, sama-sama. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli pilihan kita, iaitu Encik Arif dan Encik Wan Harith, kerana dapat sama-sama kita menjayakan forum kita pada pagi yang mulia ini. Jadi saya mengharapkan daripada para penonton pada pagi ini kita dapat mempelajari sesuatu daripada forum kami. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kerana kekal bersama kami dalam rancangan forum ini yang bertajuk Globalisasi dan yang bertemakan cabaran Islam semasa. Baiklah, itu sahaja daripada kami bertiga. Terima kasih semua kerana meluangkan masa anda bersama kami. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.